Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Semalam pada separuh pertama hari tersebut, mata wang Eropah cuba mendapatkan kembali nilai. Walau bagaimanapun percubaannya yang tidak berjaya untuk naik di atas 1.1222 mencipta isyarat jual. Akibatnya, euro meneruskan pergerakan menurun dan mencecah paras terendah Februari. Data semalam mengenai aktiviti pembuatan di kawasan euro ternyata lebih buruk daripada jangkaan. Laporan ini serentak dengan ketegangan geopolitik meningkatkan tekanan menurun ke atas mata wang. Inflasi tahunan Jerman ternyata melebihi ramalan penganalisis. Indeks harga pengguna negara meningkat sebanyak 5.1% tahun ke tahun selepas kadar inflasi 4.9% pada bulan Januari. Berbanding bulan sebelumnya, inflasi meningkat 0.9% pada bulan Februari. Walaupun begitu, euro menambah kerugian. Selain itu, statistik optimis mengenai aktiviti pembuatan Amerika Syarikat yang dikeluarkan oleh Institut Pengurusan Bekalan hanya meningkatkan permintaan untuk dolar Amerika Syarikat, terutama sebab utama kemerosotan dan aset berisiko ialah konflik ketenteraan Rusia-Ukraine yang dijangka meningkat. Dengan latar belakang ini, peserta pasaran beralih ke aset selamat termasuk dolar Amerika Syarikat dan bond. Bagi pound British, keadaannya adalah sama. Mata wang itu gagal ke paras terendah yang dicatatkan pada 24 Februari, tetapi sasaran ini masih di hadapan. Kelana makroekonomi hari ini termasuk data tentang pengangguran Jerman. Selain itu, trader mungkin mengambil perhatian tentang statistik inflasi zon euro. Indeks harga pengguna dijangka meningkat kepada 5.4% pada asas tahunan yang merupakan kadar yang tinggi. Ini mungkin akan memaksa Bank Pusat Eropah untuk mengambil pendekatan yang lebih agresif terhadap dasar moneterinya. Secara teorinya, langkah ini sepatutnya memberi kesan positif kepada kadar pertukaran mata wang negaranya. Tambahan pula, ahli ECB bersedia untuk bercakap hari ini. Walau bagaimanapun, tumpuan peserta pasaran akan tertumpu kepada berita yang akan dikeluarkan semasa sesi Amerika Syarikat. Amerika Syarikat akan melaporkan data senarai gaji ADP. Gaji bukan ladang dijangka meningkat sebanyak 378,000. Selain itu, Presiden Fed Jerome Powell akan menyampaikan ucapan. Trader berharap akan menerima sebarang petunjuk tentang langkah pengawal selia selanjutnya dan reaksinya terhadap harga tenaga yang lebih tinggi yang mendorong inflasi. Di satu pihak, di tengah-tengah ketegangan geopolitik yang memuncak, perang di Ukraine serta sekatan ke atas Rusia, ekonomi berada dalam bahaya untuk jatuh ke dalam kemelesetan dan menghadapi pertumbuhan yang lebih perlahan. Oleh itu, tidak masuk akal untuk menarik balik langkah-langkah rangsangan. Sebaliknya, inflasi melonjak dan jika Fed tidak menaikkan kadar faedah, keadaan akan menjadi lebih teruk. Dari sudut pandangan teknikal, tahap 1.1092 dan 1.1141 bertindak sebagai sokongan dan rintangan masing-masing. False breakout di 1.1141 akan mencipta isyarat jual yang kukuh. Jika harga menetap di bawah 1.1092 dan mengujinya dari bawah ke atas, kemungkinan besar euro akan meluncur ke 1.1062 dan kemudian 1.1029. Pergerakan ke bawah pasangan itu berkemungkinan dihadkan oleh tahap 1.0994. Pada tahap ini terdapat kemungkinan untuk mempertimbangkan pembelian ketika rebound bergantung pada pembetulan intraday 20 sehingga ke 25 pips. Pembelian pada 1.1029, 1.1062 dan 1.1092 boleh dipertimbangkan hanya sekiranya berlaku false breakout. Terutama sekali, penunjuk MACD telah pun membentuk divergence. Oleh itu, jika harga jatuh di bawah paras rendah semalam dan kembali ke tanda 1.1092, jumlah pembelian akan meningkat. Kenaikan akan berusaha untuk menguasai semula tahap 1.1141. Jika harga bersatu di atas tahap ini dan mengujinya dari atas ke bawah, isyarat beli tambahan akan dibuat. Dalam kes ini, euro akan mempunyai peluang untuk pulih sehingga 1.1184 dan 1.1229. Pada tahap 1.1229, trader akan dapat mempertimbangkan penjualan ketika rebound. Penjualan di 1.1184 akan dipertimbangkan
ketika false breakout dengan tujuan untuk kembali ke 1.1141 dan membentuk saluran sideways baharu. Bercakap tentang pound British, penembusan 1.3303 akan membawa kepada penjualan besar-besaran yang baru. Pound sterling berkemungkinan besar akan menjunam ke 1.3270 dan laluan ke 1.3232 dan 1.3200 akan dibuka. Pada tahap 1.3200 terdapat kemungkinan untuk membuat pembelian terhadap pasangan tersebut ketika rebound dengan harapan untuk pembetulan intraday sebanyak 30 pips. Pembelian di 1.3270 boleh dipertimbangkan hanya sekiranya berlaku false breakout. Selain itu, trader boleh membuat pembelian di 1.3232. Walau bagaimanapun, mereka tidak akan dapat memperoleh lebih daripada 20 sehingga ke 25 pips. False breakout di 1.3303 akan mencipta isyarat beli. Dalam kes ini, tugas utama kenaikan adalah untuk mendapatkan semula kawalan 1.3336. Jika harga menguji tanda ini dari atas ke bawah, jumlah pembelian akan meningkat lagi dan pound sterling akan dapat kembali ke 1.3369 dan 1.3405. Pada tahap 1.3405, saya cadangkan untuk melakukan penjualan di rebound. Penjualan di 1.3369 boleh dibuka hanya selepas false breakout dengan tujuan untuk pembetulan kepada 1.3336 dan 1.3303. Sentimen pasaran pada masa ini menurun. Sila berhati-hati dengan pembelian. Sebarang keadaan yang memburukkan lagi situasi di Ukraine akan menyumbang kepada kejatuhan mendadak dalam aset berisiko. Oleh itu, adalah satu keputusan yang bijak untuk memberi tumpuan kepada penjualan di tengah-tengah pembetulan ke arah tahap rintangan yang kukuh. Sekian video analisis dari saya Hafiz Umar dan semoga berjaya.